Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan,
Hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh barakah ini. Dan sebelum itu saya ingin memperkenal secara ringkas berkaitan dengan biodata Ustaz Muhammad Khairil, iaitu orangnya bernama Muhammad Khairil Anwar bin Abdul Latif, orang Perak dari Ipoh Mari. Pendidikan awal sekolah menengah agama Izzuddin dan BA dalam Fiqh dan Usul Fiqh daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA Gombak, dan begitu juga dalam MA Master iaitu Al-Quran dan Sunnah juga di UIA. Dan Ustaz juga telah mengikuti kursus di California USA iaitu dalam Clinical Pastoral Education. Jadi itulah sedikit, dan kini bertugas di IJN, Institut Jantung Negara, dalam dipanggil sebagai penasihat agama di IJN itu. Jadi mudah-mudahan saya tidak mengambil masa lama, kita beri peluang kepada Ustaz untuk membicarakan program kita pada pagi ini. Dengan tidak membuang masa lagi, dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini, alhamdulillah, secara online. Suatu kebiasaan baharu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan yang terbaik setelah daripada ini, kerana innama al-usri yusra. Sesungguhnya akan datang setelah kesusahan itu al-yusra, kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua dan juga kepada penganjur yang menganjurkan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua dan memasukkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan ini seperti biasa kita menyambut bulan kemerdekaan. Tinggal lagi bulan kemerdekaan yang kita menyambutnya pada tahun ini, juga sebagaimana yang telah pun berlalu waktu kita berhari raya dan sebagainya, dan mungkin tak tahulah sampai bila Allah akan menentukan keadaan kita begini dalam keadaan yang baru ni. Tetapi dalam masa yang sama juga kita menyambut juga tahun yang baru, itu tahun hijrah yang baru, juga dalam suasana yang begini keadaannya. Dan mudah-mudahan daripada keadaan yang kita hadapi sekarang ini ada kebaikan. Tinggal lagi apabila kita membicarakan persoalan COVID-19 ataupun COVID-19, keadaan yang telah pun melanda bukan negara kita saja, tetapi negara-negara yang luar daripada kita juga mengalami perkara yang sama. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman bahawasanya semua ini adalah qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ada hikmah di sebaliknya, kerana tidak semua benda kita mengetahui hikmah secara jelas. Mungkin ada hikmah-hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Suatu hadis daripada Nabi SAW, Nabi SAW menyatakan, "Law ijtama'at al-ummatu ala an yanfa'uka bi syai'in." Kalau sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, tetapi manfaat tersebut tidak ditentukan dapat kepada engkau, maka ianya tidak akan dapat kepada kita. Walau ijtama'at, dan kalau sekiranya al-ummah ijtama'at, berhimpun di atas an yadurruka bi syai'in lam yadurruk, suatu yang berpakat untuk memberikan mudarat, dan mudarat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan untuk kita mendapatnya, maka himpunlah seluruh umat kah, himpunlah manusia kah, jin dan sebagainya berpakat untuk memberi suatu mudarat, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan mudarat itu terkena kepada kita, maka tidak akan terkena kepada kita. Maka ini akidah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berhadapan ataupun bagaimana kita menyingkapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita dengan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebahagian daripada kita mungkin membicarakan ia adalah mungkin konspirasi, ataupun ianya mungkin adalah suatu perancangan yang dilakukan dan sebagainya. Itu semua mungkin ia, mungkin tidak, tetapi macam kita sebutkan bahawasanya ianya telah berlaku dan ianya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan sudah tentu setiap apa yang berlaku dan setiap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada hikmah yang tersembunyi yang mungkin tidak dapat kita menyingkapinya ataupun yang tidak dapat kita mengetahui secara jelas apakah hikmah dan sebaliknya. Wallahu a'lamu bissawab. Walau bagaimanapun kita ingatkan kepada diri kita dan juga kepada seluruh umat dengan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat ajaib urusan orang mukmin, sangat ajaib urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya adalah baik belaka. Semua urusan kehidupannya adalah baik belaka. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sesuatu keringanan ataupun sesuatu kesenangan, maka syakara, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kesusahan atau suatu mudarat, sabar, maka dia bersabar, maka itu dah tentu baik untuk dia. Dan ini tidak berlaku kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang beriman, macam kita sebutkan tadi, qada dan qadar. Maka kalau sekiranya Allah uji dia dengan suatu kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan ku tambahkan lagi. Dan kalau sekiranya Allah taala uji dia dengan suatu kemudaratan, Allah uji dia dengan suatu ujian, maka dia hendaklah bersabar kerana keimanan dia ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas daripada apa yang kita imani dengan Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah suatu yang baik. Maka sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesenangan ataupun suatu kenikmatan, maka kita pun mengucapkan kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan sekiranya manusia ataupun mukmin itu diuji dengan sebaliknya, dengan suatu kemudaratan dan sebagainya, tetap ucapannya alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas setiap sesuatu. Ini yang diajar oleh Nabi itu. Walaupun kita diuji dengan kesenangan, alhamdulillah. Kita diuji dengan suatu kemudaratan sebaliknya juga, alhamdulillah. Dan juga kita diajar apabila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lillah, kita ini milik Allah, inna lillah. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Dan setiap sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akidah kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan norma baru ataupun kebiasaan baru yang berlaku yang khususnya kepada negara kita pada hari ini. Maka berikutnya, apabila kita membicarakan persoalan merdeka, dan kita tahun ini kita sekali merdeka dengan hijrah. Dan merdeka itu kita tidaklah ingin bercakap persoalan merdeka dari penjajah dan sebagainya, kerana itu semua telah pun kita mengetahuinya. Itu salah satu takrifan merdeka. Merdeka bebas dari penjajahan dan sebagainya. Tetapi yang kita nak sebut adalah hubung kait merdeka dengan kebebasan jiwa kita ini yang bermaksud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dari sudut kefahaman kita bahawasanya agama kita mengajarkan kepada kita bahawasanya kemerdekaan ataupun kebebasan dalam Islam ni tak ada sesuatu yang mutlak. Tidak ada suatu kebebasan yang mutlak dan sebagainya. Semuanya harus kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita membaca di dalam surah Al-Mulk, surah Al-Mulk ayat yang ke-19, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum
Safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Awalam yarau, tidakkah orang-orang musyrik itu yarau, melihat? Tidakkah orang-orang musyrik awalam yarau ila tayr, kepada burung, fauqahum, itu burung yang berterbangan di atasnya ataupun di atas mereka, fauqahum, safatin wa yaqbid, yang mengembangkan sayapnya, safat wa yaqbid, yang menguncupkan balik sayapnya. Apabila burung terbang, maka dia mengembangkan sayapnya dan dia menguncupkan sayapnya. Ma yumsikuhunna, tidak ada apa yang memegangnya. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, melainkan ar-Rahman, melainkan Allah Azza wa Jalla. Illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Innahu, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, bagi setiap sesuatu itu, basir, maha melihat. Daripada surah Al-Mulk ayat 19 ini kita ambil suatu pengajaran bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengajarkan kepada kita tentang kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaitkan dengan kehidupan. Allah akan mengaitkan dengan alam, ciptaan Allah. Allah akan suruh melihat kepada ciptaan-ciptaannya. Afala yanzuru ila al-ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat kepada al-ibil, untuk kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Untuk apa? Untuk ambil pengajaran daripada binatang tu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka melihat kepada burung, at-tayr, fauqahum, di atas mereka. Maksudnya bila kita ni disuruh tengok kepada ciptaan Allah dan berfikir, maka tengok kepada burung yang berterbangan, fauqahum, di atas mereka atau di atas kita, fauqahum, safatin wa yaqbid, yang mana dia berterbangan itu nampak bebas sekali, bebas ke sana kemari dan sebagainya. Maka dia mengembangkan sayap dan menguncup balik, kemudian mengembangkan lagi dan menguncup balik. Ma yumsikuhunna, tak ada apa yang pegangnya, tak ada tali. Kalau kita guna papet, ialah ada tali. Tapi ini kita lihat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Burung yang berterbangan, Allah Subhanahu wa taala jadikan burung itu berterbangan, boleh berterbangan, dan berterbangan itu tak ada tali ataupun tak ada apa yang memegangnya. Ma yumsikuhunna, tak ada apa yang pegangnya, illa Rahman, tapi melainkan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud illa Rahman? Melainkan Allah. So Allah yang memegangnya, bukan Allah memegang burung, Allah ciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung itu boleh terbang dengan kuasanya tanpa ada yang memegangnya, illa Rahman, melainkan itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita berfikir, ma yumsikuhunna illa Rahman innahu bikulli syai'in basir. Bagi Allah itu, innahu, sungguhnya dia itu, bikulli syai'in, bagi setiap sesuatu itu, basir, maha melihat. Maka semuanya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka dan kita membebaskan diri kita daripada belenggu yang kalau kita sebutkan syirik, ataupun belenggu yang membebaskan kita daripada selain Allah, itu tidak dibenarkan. Maka kita mesti hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melihat. Apa maksud apabila Allah Subhanahu wa taala mengaitkan burung yang berterbangan tanpa ada yang memegangnya itu, melainkan Allah Azza wa Jalla, dengan innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dia bikulli syai'in, pada setiap sesuatu maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan suatu burung untuk kita berfikir, oh burung itu berterbangan tanpa ada yang mengawasinya, maksudnya tanpa ada yang memegangnya, tanpa ada yang tolong menyebabkan burung itu terbang, tapi itu semua dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengaitkannya, semua benda Allah maha melihat, maksudnya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang kita mahu adalah kemerdekaan di mana ianya tidak terlepas begitu saja, tetapi kita berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bebas daripada belenggu makhluk, kita bebas daripada belenggu syirik, kita bebas daripada belenggu keterikatan kita dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Semuanya mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah falsafah merdeka yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka tak ada apa yang bebas secara mutlak, tetapi semuanya adalah di bawah pengawasan Allah, dan kita ini wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nak kata bebas sebagaimana macam mana sekalipun, tetapi semuanya tertakluk di bawah pengawasan Allah, tertakluk di bawah hukum hakam yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan tetapkan kepada kita. Maka itu orang yang merdeka. Kerana kalau sekiranya kita ini menyatakan kita merdeka, tetapi kita masih di dalam belenggu syirik, tetapi kita masih terikat dengan makhluk, itu tidak merdeka. Kerana itu masih keterikatan dengan makhluk. Makhluk yang apa tak boleh nak bagi, tak ada kuasa yang tak boleh nak mengawasinya, maka itu adalah terbelenggu. Maka apabila kita lepaskan belenggu-belenggu ini dah hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang merdeka. Sebagaimana juga kalau sekiranya kalau kita tengok takrifan yang para ulama sebutkan tentang zuhud, kalau kita tengok zuhud, apa yang disebut oleh para salaf? Zuhud ini apa yang disebutkan oleh para salaf bukanlah mesti apa orang kata laisa zuhud, bukan zuhud itu idha'atil mal, bukan zuhud itu duk buang-buang harta, bukan zuhud itu kau nampak pakai compang camping, tetapi zuhud adalah orang yang apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih diharapkan daripada apa yang ada pada tangan makhluk. Maka itu zuhud. Orang yang berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada makhluk, itu namanya zuhud. Zuhud bukan pakai compang camping. Zuhud bukan pakai berjahit-jahit bajunya. Zuhud bukan mesti hanya pakai kereta murah. Zuhud bukan mesti rumahnya buruk. Zuhud bukan mesti keretanya macam nak rosak. Dah, itu bukan zuhud namanya. Itu tak mampu namanya. Orang yang tak mampu. So apabila dia tak mampu nak beli kereta yang mahal pun tak mampu, maka itu belum zuhud lagi. Kemudian dia kata dia zuhud. Itu tidak zuhud. Orang yang zuhud tak kira lah apa keadaannya, miskin ke kaya ke, tetapi dia hanya mengharap apa yang ada pada Allah. Itu yang diharapkan lebih daripada apa yang ada pada manusia. Berikutnya kata salaf, orang yang zuhud adalah orang yang keadaan sebelum ditimpa musibah dan selepas ditimpa musibah sama. Berikutnya, orang yang zuhud adalah orang yang apabila dipuji dan dihina, maka keadaannya sama. Maka itu zuhud. Maksudnya apa? Maksudnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kaitan zuhud dengan apa yang kita nak sebut? Kita nak sebutkan kemerdekaan. Maka zuhud apabila disebutkan oleh para salaf, itu ta'rifannya, maka itulah orang yang merdeka. Maksudnya orang yang zuhud bergantung hanya kepada Allah. Orang yang zuhud hanyalah berharap apa yang pada Allah, itulah yang dia harapkan. Dia tidak harap kepada makhluk. Apa yang Allah Ta'ala uji dia, sama ada Allah Ta'ala uji dia sebelum diuji dan selepas diuji, semuanya sama saja, hanya mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan bila orang puji dia dan apabila menyampaikan kebenaran, maka dia tidak bangga diri kerana itu semua dari Allah. Dan apabila orang hina dia dan orang cerca dia, dia tidak ada rasa apa-apa, melainkan itu adalah kerana dia tidak mengharapkan apa-apa makhluk. Orang nak hina ke, itu dia peduli apa? Yang penting Allah Subhanahu wa taala, itu pandangan Allah kepada seorang hamba. Maka itu zuhud, dan itu adalah kemerdekaan yang sepatutnya. Maka ini yang perlu kita fahami dan kita hayati dalam kehidupan kita, apa yang dimaksudkan dengan merdeka. Maka merdeka, maka bayangkan tadi seperti ayat Al-Mulk tadi itu, burung macam kita sebut tadi, burung yang berterbangan itu tidak ada yang memegangnya illa Ar-Rahman, malaikat Ar-Rahman. Maka maksudnya apa saja adalah dipegang ataupun kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu kita dengar apa yang orang sandarkan kepada Umar radhiyallahu anhu, dan riwayatnya sahih, nahnu qaumun azallana Allahu
kita ini dulu suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala hinakan kita. Kita ini suatu kaum di mana Allah hinakan kita. Iaitu keadaan Arab jahiliyah, keadaan sebelum di Islam apa? Tak ada siapa memandang. Tak ada siapa orang pandang kepada Arab. Di kiri kanannya besar Rom dan Parsi. Di tengah-tengah ni tersepit namanya Arab jahiliyah ni. Maka keadaan orang Arab pada ketika itu apa pun tak ada. Orang pun tak pandang. Ini suatu masyarakat yang tidak bertamadun. Azallanallah. Kunna qaumun, kami dulu adalah suatu kaum azallanallah. Allah hinakan kita. Tapi apabila Islam datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kami ataupun muliakan kita dengan Islam. Allah memuliakan, fa'azzanallahu bil Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam. Fa mahmabtaghina, selagi mana kita mencari kemuliaan ataupun selagi mana kalau sekiranya kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah muliakan kita dengannya, azallanallah, maka Allah akan menghinakan kita. Maka qaul, perkataan ini suatu perkataan yang kita nak kaitkan dengan kemerdekaan. Apabila disebut kita ini dulu kaum yang dihina, orang tak pandang dan sebagainya, apa pun tak ada kedudukan dalam masyarakat, orang pun tak tengok, tak ada apa ketamadunan yang bukan menjadi suatu kegerunan kepada Rom dan Parsi. Tapi apabila Allah Ta'ala datangkan Islam, dibangkitkan Rasulullah SAW di kalangan orang Arab ini, di tengah-tengah jahiliyah, suatu kaum yang ummi, suatu kaum yang butuh huruf ni tadi, kemudian Allah SWT muliakan mereka dengan Islam. Allah muliakan mereka dengan Islam dan naik dan bangkit. Maka sehingga semua kita tahu sejarah bahawasanya maka Islam mula tersebar dan Islam mula menjadi kuat. Islam mula menakluk sana dengan pembukaan demi pembukaan dan sebagainya. Maka Allah muliakan Arab pada ketika itu dengan Islam. Maka apabila kita mencari selain Islam untuk mendapatkan kemuliaan, maka Allah akan menghinakan kita. Maka selagi mana orang Arab ni tadi, rujuknya, kalau sekiranya orang Arab ni tadi tidak mahu Islam, buang Islam, maka akan balik menjadi hina. Maka begitu juga orang Islam pada zaman kini. Kalau sekiranya kita meninggalkan Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sekarang ini mungkin kita lihat bahawasanya mungkin orang Islam nampak hina. Mungkin orang Islam apa pun tak ada. Tapi selagi mana kita berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah atau kembali balik kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kemuliaan yang kita harapkan dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat umat ini. Begitu juga umat Melayu ataupun orang Islam kita di Malaysia, maka seumpama yang sama. Kalau sekiranya kita buang Islam dan kalau sekiranya kita tidak mahu dengan kemuliaan Islam, maka tidak ada apa lagi yang tinggal kepada orang Melayu, melainkan semua kehinaan dan sebagainya. Maka ini adalah mesti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So, itu merdeka yang kita mahu, iaitu kemerdekaan di mana kita membebaskan diri kita daripada keterikatan dengan selain Allah kepada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah muliakan kita dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerdekakan kita daripada belenggu jahiliyah, belenggu syirik dan sebagainya. Maka hendaklah kita senantiasa beringat, maka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 maka mengajakkan kepada kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita tak ada cara lain melainkan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang apa yang berlaku di kefasadan, apa yang berlaku kehancuran kepada kita hanyalah disebabkan tangan manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah pun zahir al-fasad di lautan dan di daratan, bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia.
maka ianya balik kepada manusia. Manusia yang membuat kerosakan, maka datanglah pelbagai-pelbagai kerosakan. Maka ini apa orang kata titiknya di mana kita perlu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan muhasabah diri. Bukan kita pergi cari siapa yang pergi buat, siapa yang buat ni, siapa yang buat ni, salah orang lain kita cari. Siapa yang buat perencanaan. Maka semua ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ apabila kita balik kepada Allah, maka Allah akan memberi kita jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau sekiranya kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi kita jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merezekikan kepada kita jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ayat ini hayati, bukan hanya ditampal di dinding, bukan hanya ditampal di dinding rumah kemudian sebagai pelaris, bukan ayat ini ditampal-tampal di kedai supaya orang datang kedai, tak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tampal saja tapi tidak memahami kandungan makna, maka dia tidak akan memberi jalan keluar. Semua permasalahan kita adalah balik kepada Allah. Wa may yattaqillah, siapa takwa ke Allah, siapa takut Allah, wa may yattaqillah, siapa bertakwa ke Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Apa maksudnya? Maksudnya siapa yang bertakwa ke Allah, Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan kepadanya jalan yang dia tidak pernah sangka. Mungkin pada hari ini mungkin kita berfikir keadaan COVID-19 ni macam dah tak ada jalan keluar. Mungkin kita rasa orang duk sebut-sebut lah keadaan kita duduk dalam COVID-19 mungkin macam ni lah sampai berterusan lah kita. Mungkin semayang pun jauh-jauh, salat di masjid dengan satu jarak 1 meter, kita rasa mungkin sampai bila-bila kot kita salat begini. Siapa yang takwa ke Allah, Allah bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan rezekikan kepadanya jalan yang dia tidak pernah sangka-sangka. Kadang-kadang kita hanya berfikir cara kita saja. Mungkin kita fikir dah tak ada cara dan sebagainya, tapi caranya adalah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak istighfar, banyak balik ke Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Maka itulah kunci segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini. Sama ada individu, maksudnya kita sendiri dalam diri kita. Apa yang berlaku dalam kesusahan kita, mungkin keluarga kita bermasalah. Mungkin kita sendiri bermasalah dengan isteri. Mungkin kita bermasalah dengan anak-anak. Mungkin anak-anak bermasalah dengan kita. Mungkin apa-apa masalah dengan kawan. Masalah di tempat kerja. Masalah di pejabat, dengan bos dengan apa masalahnya, banyak masalah. Maka balik kepada Allah, muhasabah diri, istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah Allah bagi kita jalan keluar. Keadaan ini juga menguji kita di mana kawan-kawan kita sebahagiannya tak ada kerja. Sebahagian mereka mungkin keadaannya dibuang kerja. Keadaan mereka mungkin ada kerja tapi tidak ada gaji. Ataupun masih tidak dibuang kerja tapi tak ada gaji. Tapi kadang-kadang kita jarang berfikir untuk diri kita. Kita jarang berfikir yang kita ni masih ada kerja. Kita jarang berfikir, rupa-rupanya walaupun keadaan yang banyak orang menghadapi kesusahan, tapi kita masih ada gaji, kita masih bekerja dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah berfikir dan kita tidak bersyukur apa yang Allah beri kepada kita. Maka keadaan ini mengajar kita macam-macam. Kepada mereka yang Allah Ta'ala uji dengan keadaan yang mana tak ada kerja, dibuang kerja, tak ada gaji dan sebagainya, maka ini ujian untuk dia. Mungkin dia perlu muhasabah juga kepada dirinya, banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Allah bagi jalan keluar. Kepada mereka yang duduk senang juga, iaitu yang tidak ditimpa masalah. Maksudnya tak dibuang kerja, gaji masih berjalan, masih mungkin buat perniagaan masih laku dan sebagainya. Itu nampak senang, tetapi itu juga ujian. Maka orang yang diuji dengan mudarat pun itu ujian. Orang yang diuji dengan kesenangan juga ujian. Maka kalau kita tidak bersyukur dan bersabar, macam kita sebut tadi, kalau kita bersyukur dan tak bersabar atas ujian keadaan yang kita hadapi pada tempoh waktu sekarang ni, maka kita bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh dengan kita dan kita akan pula dibimbangi, akan diuji dengan pelbagai dengan ujian yang
kadang-kadang mungkin kita pun tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kemudaratan dan beri kepada kita kesenangan dan beri kepada kita jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi, tetapi dengan syarat banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala firman, "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh. Wa qul tastaghfiru rabbakum. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wa qul tastaghfiru rabbakum." Istighfarlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar balik kepada Allah, Allah akan turunkan kepadanya hujan yang sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan tambahkan kepadanya harta benda dan anak pinak. Dan Allah akan jadikan kepadanya kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 rujuk. Jadi kita disuruh istighfar. Maka lepas istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar tadi itu Allah turunkan hujan yang lebat. Apabila Allah Ta'ala sebut hujan, ini bermaksud rezeki. Bila Allah turunkan hujan yang lebat, maka dia menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dan daripada tumbuh-tumbuhan keluar daripadanya buah-buahan, makanan-makanan dan sebagainya, itu nikmat. Allah akan tambahkan kepadanya harta benda dan anak pinak. Allah akan menjadikan kebunnya itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini kemudian berlaku kisah kepada Al-Imam Hasanul Basri. Al-Imam Hasanul Basri seorang tabi'i para salaf. Al-Imam Hasanul Basri didatangi kepadanya orang yang pelbagai yang bertanyakan masalah yang pelbagai, mengadu kepadanya masalah. Wahai Imam, aku ini kahwin lama tapi anak tak dapat-dapat. Kahwin dah bertahun-tahun, anak tak dapat. Wahai Imam, aku ini buat kebun tapi tak jadi-jadi. Wahai Imam, aku ini tak ada harta sehingga aku terpaksa meminta-minta. Maka apa perlu dibuat? Maka apa yang disebut oleh Al-Imam Hasanul Basri, banyak istighfar dan banyak taubat kepada Allah. Istighfar, astaghfirullah. Anak murid kepada Al-Imam Hasanul Basri menyatakan kepada Al-Imam, wahai Imam, kenapa pelbagai masalah tetapi jawapannya sama saja? Orang ni datang mengadu anak tak ada, istighfar. Orang B datang mengadu kepadanya harta tak ada, istighfar. Orang C datang kepadanya kata buat kebun tapi tak jadi, istighfar. Maka semua ni istighfar. Semua jawapannya sama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kata bahwasanya aku bukan memberikan solution ataupun aku tidak memberi jawapan daripada diriku, tetapi jawapan itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Maka balik kita kepada surah Nuh. Maka semua persoalan, permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini, sama ada ia melibatkan individu ataupun negara kita secara umumnya, maka kuncinya adalah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar. Nabi SAW suatu insan yang diampunkan dosa sebelum dan selepas. Begitupun Nabi SAW beristighfar 70 hingga ke 100 kali istighfar dalam hadis yang sahih. Nabi SAW salat malam. Nabi SAW salat banyak. Dan apabila Nabi SAW salat banyak, maka dikatakan kepadanya oleh Aisyah Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, engkau adalah yang diampunkan dosanya yang sebelum dan yang selepas. Kenapa banyak sekali solat sehingga kaki pun bengkak-bengkak? Maka Nabi SAW menyatakan, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka bersyukur itu dengan banyak salat. Bersyukur itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi yang juga berkhidmat kepada Nabi SAW, apabila Nabi SAW berwuduk, dia tolong ambilkan air wuduknya dan sebagainya. Kemudian apabila Nabi kata sal, minta kepadaku, maksudnya upah, mintalah apa-apa yang kau nak, aku akan bagi. Maka kata sahabat ini tadi bahwasanya
aku minta kepada engkau untuk murafaqataka fil jannah, untuk bangkit denganmu ataupun bersama denganmu di dalam syurga. Nabi kata, bukan itu maksudku. Minta apa yang kau nak minta. Tak ada lain wahai Rasulullah. Aku tak nak minta lain melainkan aku nak bersama denganmu di dalam syurga. Nabi SAW pun memberitahu kepadanya, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku, kalau kau nak duduk bersama dengan aku di dalam syurga, maka tolonglah aku atas dirimu. Tolonglah aku atas dirimu bikasrati sujud, dengan perbanyakkan sujud kepada Allah SWT. Perbanyakkan sujud maksudnya perbanyakkan salat. Maka salat, apa sahaja masalah salat? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan Allah bis-sabr, dengan kesabaran, was-salah, dan salat. Maksudnya salat Allah kaitkan dengan minta tolong. Minta tolong dengan Allah, Allah kaitkan dengan sabar, dan minta tolong itu Allah kaitkan dengan salat. Apa saja pertolongan kita nak minta dengan Allah? Sabar, salat. Sabar, salat. Banyakkan salat, banyakkan sujud. Maka dengan memperbanyakkan sujud dan sebagainya, maka Nabi SAW kata tadi, syurga. Nabi kata tadi, orang yang banyak salat atau bikasrati sujud, banyaknya sujud itu, akan dapat duduk bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Bukan minta dengan Nabi. Bukan minta, wahai Nabi tolonglah aku, bagilah aku duduk dengan engkau. Wahai Nabi, bagilah syafaat engkau. Wahai Nabi, bagilah itu, bagilah ini. Pergi kubur Nabi, minta kat Nabi. Tak. Nabi SAW suruh kawan ni tadi banyakkan salat. Maksudnya untuk apa? Untuk diri sendiri. Nabi ajar dia supaya perbanyakkan salat diri sendiri. Sebab mana ada salat untuk orang lain? Tidak ada salat untuk orang lain. Salat untuk diri sendiri. Maka banyakkan salat, maka kau akan dapat duduk dengan Rasulullah dalam syurga. Banyakkan salat, Allah akan tolong kau. Banyakkan salat, Allah akan bebaskan dari pelbagai masalah. Banyakkan salat, istighfar, Allah akan bebaskan kau daripada apa yang melanda, daripada pelbagai musibah dan sebagainya. Maka ini suatu pengajaran yang penting. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dalam keadaan COVID-19 ini adalah suatu patutnya kita sabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di balik kesusahan itu adanya hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, kalau kita duduk dekat kehidupan kita ni dan kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba bayangkan kita senantiasa sihat, tak pernah sakit. Cuba bayangkan kita senantiasa pernah duduk dalam kekayaan dan tidak pernah diuji dengan kemiskinan. Kita duduk dengan keluarga, mak bapak kita pun kaya, kemudian hidup duduk pun kaya, mak bapak bagi duit, dan tak payah kerja pun tak apa, mak bapak bagi duit, senang saja. Memang tak pernah beringat. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang uji kita dengan pelbagai masalah, di situ datangnya peringatan dan di situ datangnya hikmah yang besar. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah Taala tak pernah uji dia dengan miskin, Allah tak pernah uji dia dengan suatu kesusahan, hidup penuh dengan harta benda dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala uji dia dengan rumah terbakar umpama. Allah Ta'ala uji dia dengan mungkin dicuri dan sebagainya, sehingga habis harta bendanya itu dah tak ada. Maka di situ dia balik ke Allah. Maka di situ dia ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak pernah diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit, senantiasa sihat, tak pernah pun cuti sakit, tak pernah pun MC, Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan penyakit yang mungkin susah untuk diubati, mungkin. Maka di situ adalah poin keadaan di mana dia balik ke Allah dan dia berfikir kepada Allah tentang dirinya. Maka ini adalah hikmah yang besar sekali yang Allah bagi kepada kita. Maka setiap apa yang berlaku, maka lihatnya itu dari sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kena bersyukur. Atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, mungkin tak kena buang kerja ataupun masih bergaji dan sebagainya, maka ini adalah poin di mana kita perlu berfikir dan perlu mengingati itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat kepada Sayyidul Istighfar,
raja segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata, dan aku di atas janjiku dan semua itu aku buat atas kemampuan diriku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku berikrar, aku menyaksikan bahawasanya nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli, dan aku mengakui bi dhanbi, dosaku, faghfirli, ampunilah aku. Ini sayyidul istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau sekiranya Allah tidak pernah uji kita dengan macam-macam masalah, kita membaca sayyidul istighfar pun hanya baca gitu sajalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'a a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tak ada apa kesannya. Tapi di mana titik Allah menguji dia dengan pelbagai masalah, maka dia membaca sayyidul istighfar dengan memahami maknanya. Allahumma anta rabbi, engkau Tuhanku, wa ana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkau ciptakan aku. Kemudian Allah khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'a a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan kepadamu terhadap keburukan yang aku lakukan. Aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui nikmat-nikmat engkau atas diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku yang telah aku lakukan kepadamu. Maka barulah di situ datangnya roh daripada sayyidul istighfar. Maka barulah daripada sayyidul istighfar itu memberi kesan kepada dirinya. Kerana Allah Ta'ala uji dia dengan masalah, dan dengan masalah tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Berikutnya yang terakhir, mungkin kita sebut sikit tentang hijrah. Hijrah, walaupun sekarang kita memasuki tahun yang baru, hari ini adalah 8 Muharram, besok 9 dan 10 Muharram, dan bulan Muharram dipilih menjadi bulan yang pertama dalam kalender hijrah, bukan merujuk kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan merujuk kepada peristiwa hijrah, kerana peristiwa hijrah Nabi tidak berlaku dalam Muharram, tapi Muharram dipilih oleh Umar sebagai permulaan kalender ataupun permulaan bulan pada tahun kalender Islam ditentukan pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Tapi tak ada masalah untuk kita menyebut tentang hijrah. Hijrah, kalau kita sebut pengertian hijrah secara umumnya, adalah hijrah yang merujuk kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Daripada Makkah ke Madinah. Maka itu pada maksud asalnya. Tapi dalam kesempatan ini kita ingin menyebutkan bahawasanya apa makna hijrah, dan kita bahagikan hijrah ini kepada 4 bahagian. Kita bahagikan hijrah kepada 4 bahagian, dan 4 bahagian hijrah yang akan kita nyatakan ini adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk berhijrah. Pertama, al-qismul awal, bahagian pertama hijrah yang wajib ini adalah, okey, kita ambil dulu pertama, al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Maka ini yang kita sebut merujuk kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Dan hijrah ini adalah wajib inda bidayati, iaitu ketika mana di awal-awal itu iqamati daulatil Islam, ketika mana awal-awal penubuhan negara Islam Madinah.
Maka pada ketika itu hukumnya wajib kerana diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya untuk berhijrah ke Madinah. Maka ini pengertian pertama, maka hijrah daripada negara kafir kepada negara Islam. Dan juga kalau kita pada waktu sekarang ini mungkin duduk negara kafir yang menyebabkan agama Islam tidak dapat dibuat, dia tidak dapat dizahirkan, maka ada kewajipan hijrah kepada kita, iaitu hijrah kepada negara Islam. Dan apabila pembukaan Makkah, idza falamma futihati Makkah, apabila ketika mana Makkah telah pun dibuka ataupun maksudnya telah berlaku Fathu Makkah, maka di sana tidak ada lagi hijrah. Maksudnya tak ada perlu lagi orang Mekah untuk hijrah ke Madinah, kerana pada ketika itu Mekah telah pun menjadi negara Islam. Maka ini yang Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahwasanya madatil hijratu li ahliha, telah pun apabila orang Mekah semua masuk Islam maka mereka nak hijrah. Maka Nabi SAW kata telah pun berlalu hijrah itu kepada ahlinya, itu pada awal dulu. Tadi ada pun sekarang, maksudnya apabila Mekah telah pun menjadi negara Islam, maka tak perlu lagi orang Mekah pergi hijrah ke Madinah. Sebab itu Nabi SAW kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah daripada al-fathi. Tak ada hijrah setelah daripada pembukaan Mekah. Tetapi Nabi kata walakin jihadun wa niyyah, tetapi jihad dan niat. Maka ini adalah janji kita ataupun hubung kait, perjanjian kita dengan Nabi SAW ataupun keterikatan kita dengan hadis ni. La hijrata ba'dal fatih, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyah, tetapi jihad dan niat. Wa iza istanfartum fanfiru, tetapi apabila kamu diperintahkan untuk keluar untuk jihad, maka hendaklah kamu keluar berjihad. 3 poin kat sini. Suatu disebutkan bahawasanya la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah, tetapi tak ada hijrah dah daripada negara Islam kepada negara Islam yang lain, tak perlu, tetapi adanya jihad. Maka kita terikat dengan janji kita dengan Nabi. Pertama jihad, maka jihad masih ada lagi. Jihad masih ada lagi. Yang kedua niat. Apa maksud niat kat sini? Jihadun wa niyyah, iaitu jihad satu, dua niat. Niat jihad, niat jihad dalam keadaan al-ajiz, dalam keadaan kita tak dapat pergi perang, ataupun dalam keadaan kita tak dapat jihad, ataupun jihad dalam keadaan tak ada keperluan jihad, maka adanya niat jihad, maka itu masih ada. Tetapi yang ketiga, apabila diperintahkan untuk keluar jihad, wajib keluar jihad. Maka ini 3 kewajipan kita terhadap agama kita. Walaupun tidak ada hijrah lagi daripada Mekah ke Madinah atau negara Islam kepada negara Islam yang lain, tapi kita masih tertakluk adanya jihad, adanya niat jihad. Dan apabila diperintahkan untuk keluar jihad, maka wajib untuk kita keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, bahagian yang kedua adalah hijrah. Hijratul insan adalah seseorang insan berhijrah daripada apa yang diharamkan oleh Allah ke atas dirinya. Maksudnya hijrah daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu seorang insan menghijrah ataupun membentengi dirinya daripada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan kepadanya. Merujuk kepada hadis Bukhari dan Muslim, apabila Nabi kata al-muslimu man salimal muslimun, orang Islam adalah orang yang Islam lain selamat dengannya, min lisanihi wa yadihi, daripada lidahnya dan tangannya, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu man hajara manahallahu anhu, dan orang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kewajipan. Maksudnya wajib untuk kita jadi orang yang berhijrah. Apa maksudnya? Iaitu membentengi diri kita daripada buat perkara yang Allah haram. Maka ini maksud hijrah. Hajara maksudnya menahan ataupun boykot. Itu hajar. Boykot ataupun membentengi diri kita daripada benda haram. Maka itu maksud hijrah. Maka ini maksud hijrah yang kedua. Maksud hijrah yang ketiga adalah al-hijratu min makanin zaharat fihi dhunub.
hijrah daripada tempat yang telah zahir padanya maksiat, walam yadhharu fihi inkar laha, tapi tidak ada pengingkaran di dalam tempat tersebut. Tempat tersebut telah pun melata benda maksiat ataupun benda yang zunub, dosa, tapi tak ada orang buat kerja dakwah kat situ. Maksudnya tak ada orang yang mengingkari kemaksiatan dekat suatu tempat itu. Maka fakullu makanin ghalabat alaihi sayyiat, semua tempat yang kalau mana tempat itu memang keburukan paling banyak, maksiat paling banyak, dosa paling banyak, nak buat maksiat pun senang dan sebagainya, walam yastati'al insan inkaruha, dan manusia atau orang Islam di situ tidak dapat menghalang keingkaran, tidak dapat mengingkari kemaksiatan ataupun jahat yang benda yang berlaku dekat situ, dan tak ada orang yang tolong dia untuk buat amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajipan untuknya hijrah ke tempat lain, pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau sekiranya adanya tempat yang maksiat melata banyak zahir, tapi dalam masa yang sama di sana ada juga orang-orang Islam yang buat kerja dakwah, yang buat amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada orang yang menolong kita dalam buat amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ tidak wajib hijrah. Tapi kalau kita duduk dekat tempat di mana dosa banyak, maksiat banyak, dan kita sendiri tak mampu nak menghalanginya, dan tak ada orang yang boleh buat kerja dakwah dekat situ, maka hendaklah kita pindah daripada tempat itu ke tempat yang lebih baik. Ini merujuk kepada hadis yang kita tahu seorang yang telah membunuh 99, kemudian dia pergi bunuh lagi seorang sebab bagi jawapan yang dia tak puas hati, jadi 100 orang. Kemudian dia jumpa berikutnya orang alim, maka orang alim itu mensyaratkan kepadanya, hendaklah kamu berpindah dari situ ke tempat di negeri sebelah, kerana negeri sebelah itu lebih banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai suatu bentuk hajar, suatu bentuk untuk kita membentengi diri kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah hijrah manusia li sahibil maksiyah. Hijrah manusia maksudnya sesuatu hijrah seorang manusia li sahibil maksiyah fi waqti asyanihi. Maksudnya apabila ada orang melakukan maksiat kepada Allah di suatu tempat, apabila ada orang melakukan maksiat di suatu tempat, apabila ada orang buat maksiat, ketika mana dia buat maksiat itu kita ingkar, itu maksud hijrah. Ketika mana dia bermaksiat kepada Allah, maka kita tak duduk dengan dia, sama ada kita ingkar dengan dia atau kita belah, pergi tempat lain, pergi ke tempat lain. Sebagaimana Allah kata, wa idza ra'aital ladzina yakhudun fi ayatina, kalau kamu nampak orang yang duk mendalami, duk bahas tentang ayat-ayat kami ni, fa'arid anhum, tanpa ilmu, maka pergi lari daripadanya. Fa'arid anhum, jauh daripada mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghair, sehingga dia pergi cakap bab yang lain. Wa imma yansiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dhikra. Kalau kamu dikelabui oleh syaitan, maka jangan kamu duduk ba'da dhikra ma'al qaumil zalimin, jangan kamu duduk dengan mereka setelah peringatan dengan orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila ada orang buat maksiat ataupun apabila ada pelaku maksiat, maka kita tidak duduk bersama dengannya ketika mana dia melakukan maksiat tersebut. Tapi ketika mana dia dah tak buat dah maksiat dia dan kita pergi kepadanya, itu tidak menjadi masalah, sama ada kita nasihat dan sebagainya. Maka ini juga termasuk di dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini 4 kategori di mana hijrah itu adalah hukumnya wajib. Dan tinggal satu lagi bahagian yang kelima. Bahagian yang kelima adalah hijrah yang kita panggil jaizah, hijrah yang harus, iaitu kita memboikot. Hijrah dalam erti kata kita memboikot orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kezaliman ataupun orang yang membuat maksiat ataupun orang yang buat sesuatu yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka kita pun boikot kepada dia 3 hari umpamanya, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari, la yahillu limri'in muslim, tidak halal bagi seorang muslim itu an yahjura akhahu, untuk dia memboikot saudaranya fauqa salas, lebih daripada 3 hari. Maksudnya kalau kita
kita bergaduh dengan seseorang, jangan lebih 3 hari. Kalau kita melihat ada orang buat maksiat, maka ataupun orang yang melakukan kezaliman sama ada kepada dirinya atau kepada orang, maka kita memboikotnya selama 3 hari. Dan apabila setelah 3 hari yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhu alladhi yabda'u bisalam, dan yang lepas daripada 3 hari, hari yang keempat, orang yang terbaik adalah orang yang memulakan salam. Maka ini hijrah dari sudut keharusan. Maksudnya kalau sekiranya ada orang yang buat zalim dan sebagainya, kita boikot dia selama 3 hari, ataupun kalau dia melakukan maksiat kepada Allah, maka kita boikot dia 3 hari dan sebagainya. Itu sebagai peringatan untuk dia supaya menunjukkan kita tidak menyukai perbuatannya itu dan kita tidak menyukai kezaliman yang dia lakukan. Maka ini adalah bentuk-bentuk hijrah pada zaman sekarang untuk kita apply. 4 daripada yang awal kita sebutkan adalah suatu benda yang wajib. Adapun yang kelima tadi itu disebut jaizah. Disebut jaizah bermaksud kita boleh boikot dia dan kita boleh untuk tidak boikot dia, tetapi tetap adanya an-nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat untuk orang-orang mukmin dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari atas apa yang telah berlaku kepada kita pada waktu ini, dan dengan itu Allah mengangkatkan darjat kita, mengampunkan dosa kita dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan ini kita sebar-sebarkan dan ingatkan antara satu sama lain, kerana kita nak semua orang Islam juga adalah orang yang kembali kepada Allah dan orang yang merdeka, itu dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pergantungan dia. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak input dan ilmu yang kita telah memperolehi daripada bicara hijrah dan COVID pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala pesanan, segala nasihat yang diberikan kepada kita moga-moga menjadi ilmu ataupun maklumat yang baru kepada kita, dan semoga kita menjadi insan yang benar-benar merdeka dan juga insan yang benar-benar bertakwa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan merdeka, arti merdeka yang sebenar. Jadi mudah-mudahan kita dapat merdeka selain seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Arti merdeka yang kita ketahui ialah bebas daripada penjajahan, dan yang sebenar-benarnya merdeka bagi kita sebagai